saja di website The Growth So, X. The Growth X. Ataupun boleh hubungi tim Sales Consultation Hasbro Brothers, alright, secara manual dan WhatsApp mereka. Alright. So, itu yang pertama kita Itu nak bonus yang pertama. So, bonus yang kedua apa pula, Syah? bonus yang kedua, how to hire talent for beginner. Alright, so di mana tuan-puan mungkin ada masalah bagaimana, tak tahu macam mana nak rekrut staff ataupun talent. So, bonus ni pastikan tuan-puan dapat dengan full payment ke TGS Gold. Alright? Betul. Jadi kepada mungkin usahawan-usahawan yang mungkin ada staff kan, mungkin ada apa orang kata masalah staff, tak ada masalah apa staff tak tahu buat kerja, tak ada SOP dan sebagainya. Jadi bonus ini sangat-sangat tuan-puan perlu grab dengan segera dan tuan-puan tak banyak masa lagi tuan-puan. Tuan-puan ada lagi lebih kurang 40 minit saja lagi sebelum tuan-puan kami akan tutup Betul. untuk bonus tersebut. Betul. Sekali lagi kami ingin ingatkan tentang dua peraduan ni, okey? Kita masih lagi belum ada siapa yang bertuah, orang yang bertuah yang akan memenangi satu iPad ni dalam peraduan You Stay You Win. Alright? So itu peraduan yang pertama, okey? Peraduan yang kedua dalam You Share You Win, di mana kita akan pilih 6 orang pemenang, okey? Pemenang yang pertama akan memenangi package The Growth X dalam bernilai 4,500. Alright? Dan pemenang seterusnya pula akan berpeluang memenangi package The Growth X Basic yang bernilai RM900. Jadi jangan lupa tuan-puan untuk grab. Macam mana nak menang? Sharekan saja apa leading point tuan-puan sepanjang kelas hari ini. Okey, dan juga esok kami tim Hasbro Brothers akan lihat, kami akan check posting mana yang paling kreatif, yang paling menarik. Betul, yang paling menarik, paling menonjol, paling power. Jadi sharekan, orang kata secara genuine. Bagi yang terbaik. So tuan-puan akan dapat percuma saja untuk dapat ke akses ke package The Growth X, package Gold. Alright, so itu saja untuk kita remind tuan-puan pada petang ni. Tapi sebelum kita menjemput speaker kita yang seterusnya dan sebelum kita teruskan dengan topik yang terakhir, adakah tuan-puan dah ready? Kalau dah ready, komen saya sedia. Topik yang terakhir ni tuan-puan. Topik yang terakhir ni tuan-puan. Jadi terus berikan komitmen. Okey, jangan give up lagi tuan-puan. Kalau rasa penat, rasa letih tu bangun. Bangun balik. Okey. So kita ada lagi satu topik yang terakhir. Okey. Alright, so tanpa membuang masa, apa kita lengahkan masa lagi? Saya ingin mempersilakan Marketing and Branding Strategies Hasbro Brothers, Tuan Hasbul Akin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali tuan-puan dan kita dah berada di sesi yang terakhir hari yang pertama seminar Grow Your Business 16 Oktober bersama saya Tuan Akil. Dan sebentar tadi kita dah habis sesi bersama Tuan Arif. Dan sesi saya pada petang ini, saya akan kongsikan tentang Turn Your Customer to be Raving Fan. Dan saya tidak kesorangan. Bersama saya, Bear yang sangat comel akan memerhati anda. Yang mana yang tidur tu, dia akan ngap. Yang mana tidur, dia datang ngap. Dia akan menghantui mimpi tuan-puan malam ni. Gurau je. Jangan main-main. Cuma teddy bear ni tak ada kaitan dengan raving fan. Tak ada kaitan tu. Ya, mata tu buka sikit. Apa nama ni Tuan Akil pakai? Tengah dukung ke? Tak. Okey. Tuan-tuan, saya juga ucapkan tahniah juga kepada peserta yang telah bersama kami dalam program The Growth X.
Berapa ramai di antara tuan-puan yang dah berikan komitmen bersama kami dalam program The Growth X? Boleh komen saya Tuan Akil. Tahniah tuan-puan. Dan hari ini kami terima banyak sangat inquiry, banyak sangat permintaan, permohonan, sampai tim kami pun terpaksa ambil masa yang agak lama sedikit untuk reply satu persatu. Saya dekat sini saya mohon maaf sebab kami tidak expect begini rupa permintaan permohonan tuan-puan, dan insya-Allah tim kami akan sehabis baik untuk balas dengan lebih cepat selepas ini. So, topik tentang customer to be raving fan. Kenapa saya pilih topik ni tuan-tuan? Kenapa saya pilih topik ni? Saya tak pilih topik lain. Sebab tuan-tuan, bisnes ni memerlukan pelanggan. Bisnes ni memerlukan pelanggan. Ramai yang kata, kita nak buat bisnes, kita kena ada sales. Ramai yang kata, bisnes kita perlukan jualan. Okey. Sebab kita nak untung, dan keuntungan tu kita nak dapat daripada jualan. Betul tak? Kita nak untung, dan untung tu kita dapat daripada jualan yang kita dapat. Jualan yang kita peroleh. Jualan yang kita dah terima daripada pelanggan kita. Tapi saya nak tanya tuan-puan, siapa yang menyerahkan duit? Siapa yang menyerahkan duit? Boleh komen. Siapa yang menyerahkan duit? Customer yang menyerahkan duit. Okey? Customer yang menyerahkan duit. Memang betul kita nak untung. Untung tak akan dapat kalau kita tak dapat sale. Sale takkan dapat kalau kita tak ada pelanggan. Sebab tu kita kena buang mindset cari pelanggan baru semata-mata. Kita kena jaga pelanggan kita. Ini tidak. Kontak pelanggan ketika nak buat promo je. Ada tak yang spesies macam tu? Kena buang jauh-jauh. Kerja dan tabiat tu. Kita kontak pelanggan mata-mata ketika kita nak promo. Kita buat promo baru kita hantar SMS. Buat promo barulah hantar dekat Telegram. Kontak pelanggan dekat WhatsApp. Nanti pelanggan cop kita, alah, kau ni mata duitan betul. Kau cari aku ketika kau buat sale je. Time kau tak buat sale, kau tak pernah endah pun pasal aku. Minta feedback pun tak. Minta feedback pun tak. Ni kadang-kadang nombor tracking pun customer minta dulu. Ada tak nombor tracking? Patutnya kita yang kena bagi dulu. Tapi customer kena tunggu customer tanya dulu, baru kita bagi. Perangai-perangai macam ni yang kita kena buang jauh-jauh. Sebab apa tuan-puan? The best marketing ever adalah datang daripada mulut pelanggan tu sendiri. Marketing yang paling berbisa, datanglah Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan apa sahaja perkara yang keluar lepas ni, social media apa pun, tapi the best marketing adalah datang daripada mulut pelanggan. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Siapa yang kat sini yang datang seminar JYP hari ni disebabkan direkomend oleh kawan-kawan lain? Kawan-kawan post dekat Facebook, kawan-kawan post dekat IG, nanti kau joinlah seminar JYP ni, sangat berbaloi. Punyalah, kita ni selama ni tengok iklan House Brothers, kita tak fikir pun, kita tak berhenti pun, kita tak stop pun. Tapi bila once kawan kita bagi tahu dan recommend Hasbro Brothers untuk tuan-tuan join, barulah tuan-tuan join. Saing-saing royak. Sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan, topik pada petang ni adalah tentang customer. Sebab
asas kepada bisnes tu adalah customer. Tak kisahlah brand kita besar ataupun kecil sekalipun, hatta KFC ataupun Coca-Cola ataupun Nike, Adidas, tak kisahlah brand besar pun ataupun kita bisnes daripada rumah, akar kepada suatu brand yang menghidupkan brand, yang membawa brand itu ke darjat yang lebih tinggi adalah customer. Saya ada cerita tuan-tuan. Saya ada cerita. Nak dengar tak cerita? Nak dengar tak cerita? Kenapa timbulnya idea nak buat topik customer, turn your customer to be relevant? 2 tahun lepas, saya banyak kali cerita benda ni dalam seminar jual ini. 2 tahun lepas, saya dan family balik ke Kelantan. Tahun 2018, 2018, 3 tahun lepas. Dan masa tu anak pertama saya, Syed Aidan, umur dia 4 tahun. Umur dia baru 4 tahun. Dan dengan izin Allah, masa tu, selama ni masa dia kecil, setahun 2 tahun, tak ada pun penyakit tu. Masa dia nak masuk 4 tahun, dia menghadapi penyakit kulit eczema. Tahu tak eczema? Penyakit kulit eczema. Sebelum ni masa kecil tak pernah kena pun. Tapi masa umur dia 4 tahun, dia kena penyakit eczema. Sebut tuan-tuan, masa mula-mula dia dekat celah-celah ni je. Tapi bila budak-budak ni, dia tak tahan panas. Dia tak tahan gatal. Dia garu sampai seluruh badan. Siapa yang ada anak yang kena eczema, walaupun kita tak ada penyakit tu, kita rasa sakit sangat. Walaupun kita tak kena eczema, tapi kita rasa pedih sangat sebab kita tengok kesian ke anak-anak. Tak boleh nak cerita perasaan tu. Tapi kita rasa sedih sangat. Kita tak sakit pun, tapi kita merasai kesakitan tu. Sebab sampai hilang gembira dia. Dia tengah sengih pun kita boleh menangis. Sebab kita tahu dia tengah sakit, tapi dia sanggup ataupun masih lagi boleh melontar senyuman. Saya balik Kelantan. Masa tu saya balik jumpa dengan ayah saya. Nak dengar cerita ke tu? Macam senyap je sesi petang. Saya balik jumpa dengan ayah saya. Untuk makluman tuan-tuan, saya dengan Tuan Arif berasal daripada Kelantan. Berasal daripada Kelantan, Pasir Mas. Cuma menetap di Kota Baru. So insya-Allah bulan depan, next 2 weeks kami akan balik Kelantan. Buat pertama kalinya selepas tahun, hampir setahun, kita akan balik Kelantan. 2018 saya balik Kelantan. Saya jumpa dengan ayah saya. Ayah saya tengok teruknya. Dia recommend saya satu kedai. Dia recommend satu kedai ni. Nama kedai tu orang Kelantan mungkin kenal lah. Tapi saya bagi tahu siap-siap tuan-tuan, saya tak pernah kenal kedai tu sebab saya tak pernah sangka anak saya kena eczema. Nama kedai tu Cino Cabel. Cino Cabel. Cino Cabel. Okey, dia kedai Cina lama. Kedai Cina lama. Soho di Kelantan. Tu ayah saya kata, teruk sangat ni, kena pergi ke Cino Cabel. Kita ni tak tahu apa-apa, kita pergilah. Kita pergi. Sangkaan saya, sebelum saya pergi tu, kedai yang moden. Okey, nampak eksklusif, kenalah dengan jiwa muda. Tapi bila dah sampai, kedai Cina yang dah berzaman-zaman dah, dia tidaklah buruk. Dia okey, tapi perabot-perabot tu kita tahu dia kedai lama. Kedai lama. Bila saya masuk tu, saya dibantu oleh seorang Chinese. Cina Kelantan ni dia boleh kecek Kelantan. Dia boleh kecek Kelantan. Dia boleh kecek Kelantan. Dia tanya, Pak Po dik. Pak Po dik. Saya tunjuk gambar anak saya.
Dia minta untuk saya tunjuk gambar anak saya. Kita tunjuk lah. Tunjuk kulit dia kena radang merah semua sekali lah. Sampai berdarah berkudis. Lepas tu, Cina tu recommend satu produk. Tapi cara dia memuliakan kita. Dia betul-betul santun, dia betul-betul advice, tanya anak makan apa, mandi macam mana, dah berapa lama dah kena. Macam kita pergi jumpa seorang doktor, tapi dia sangat concern tentang anak saya. Dia sangat concern dengan anak saya. Dan cara layanan dia tu, dia macam jual produk 300 ke 400 ringgit. Padahal produk dia hanya 30 ringgit. Produk dia bukan 300 ringgit. Produk dia hanya RM30 ringgit. Tapi cara layanan dia, concern dia, cara dia menunjukkan yang dia ambil berat. Lepas saya bayar, dia minta nombor telefon saya untuk saya follow up perubahan kulit anak saya. Dia yak boleh tak aktif nombor abang? Kalau gapo-gapo boleh hoyak ke pokcik. Faham tak? Boleh faham kan? Kena translate ke? Maksudnya kat sini, abang boleh tak save number, nanti follow up abang balik. So dia jual RM30 punya produk, tapi layanan dia terbaik, tuan-tuan. So itulah tentang customer happiness. Bila akhlak kita, karakter kita pun salah satu marketing juga. Bila kita bukan menjual semata-mata produk, kita betul-betul concern tentang pelanggan kita. Kita betul-betul concern tentang kebaikan yang kita bagi kepada pelanggan kita. Walaupun produk dia murah, tapi servis dia mahal, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, customer mula recommend bila kita berikan servis yang bagus kepada pelanggan kita. Tak sewenang-wenangnya. Saya cerita kepada tuan-tuan pada hari ini, tak pasal-pasal saya dah berikan awareness kepada tuan-tuan 5,000 peserta hari ini tentang brand Cino Cabet. Agak-agak kalau servis dia teruk, saya cerita tak pada petang ni? Tak. So Cino Cabet dapat marketing free daripada saya, daripada seminar JYP. Ini kadang-kadang kita nak marketing kebabum, meletup, teknik closing memukau, teknik closing membunuh. Kita suka ilmu yang fancy, kita suka ilmu yang seksi, tapi benda simple macam ni pun kita tak nak buat. So dalam konteks ni kita akan bercerita tentang customer happiness. Bila kita menjaga kegembiraan pelanggan, Allah akan buka rezeki kita dengan lebih luas. Word of mouth marketing. Komen elok-elok. JYP lepas ada yang komen mouth to mouth marketing. Itu benda lain. Bukan mouth to mouth marketing, word of mouth marketing. Tulis elok-elok. So itu kisah dia. Daripada situ saya fikir, benda ni perkara yang paling kurang dalam bisnes orang kita. Paling kurang sebab kita suka ilmu Facebook ad, IG ad, Shopee, masuk dalam Lazada listing, buat Google Ads. Kita suka iklan. Tapi bila kita jaga customer happiness, kita jaga servis, kita jaga kebaikan produk kita kepada pelanggan kita, nescaya itulah marketing yang paling
berimpak tinggi yang kita tak perlu nak bayar 1 sen pun. Untuk faham tentang turn your customer to be raving fan, kita kena faham formula GKG. Formula GKG. Okey? Bukan Gomo, Kelantan Gomo. Bukan Gomo, Kelantan Gomo. Kelantan dah tak berapa nak Gomo dah. Kelantan dah tak berapa nak bergomo dah. Okay. GKG, kita kena faham formula GKG. Formula bagaimana kita nak pengaruh pelanggan untuk beli berkali-kali tanpa perlu kita paksa sekalipun. Tanpa perlu kita paksa, tanpa kita perlu merayu-rayu, tapi customer datang sendiri untuk beli. Itu the best marketing. Dan saya nak tanya tuan-puan, agak-agak lepas tuan-puan join seminar JYP ni, tuan-puan boleh recommend tak? Agak-agak lepas 1 hari tuan-puan join seminar JYP ni, tuan-puan boleh recommend tak? Kita recommend bila kita puas hati. Kita recommend bila kita puas hati. So, formula yang pertama adalah get, keep and grow. Okay. Get, keep and grow. Dalam marketing, dia bukan semata-mata kita kena dapatkan pelanggan, kita kena simpan dan kita kena growkan pelanggan. Biasa bila kita nak get pelanggan yang ni yang ramai orang buat. Yang ni yang ramai orang buat. Dia buat apa? Dia buat Facebook ads, IG ads, Shopee ads, Lazada, live content. Saya kata tak salah nak buat benda ni. Teruskan. Tak ada orang marah pun. Tak ada orang marah pun kita nak buat ni. Yang bahayanya tuan-tuan, kalau bertahun-tahun kita buat, bertahun-tahun kita buat bisnes, kita hanya fokus cari pelanggan baru. Kita hanya fokus cari pelanggan baru je. Pelanggan sedia ada, kita sampahkan. So, formula untuk kita jadikan pelanggan, raving fan kita adalah kita kena simpan database. Simpan database. Dan database ni diberi nama database bila database tu bukan berada dekat phone kita. Database tu dah export ke Google Sheet. Database tu dah export ke Microsoft Excel. Bukan namanya database kalau database tu masih lagi berada dekat phone masing-masing. Nak simpan apa? Basic things tuan-tuan. Nama, email, nombor phone. Itu je. Benda tak seksi ni ramai yang tak buat. Sebab semua orang nak cepat. Tekan button iklan, tekan live, buat konten. Itu cara cepat nak dapat pelanggan baru. Tapi lama kelamaan kita mula rasa tingginya nak bayar kos iklan untuk dapat pelanggan baru. Ada satu cerita ni tuan-tuan. Saya dah 5 tahun berada di Cyberjaya. Ada satu kedai makan dekat Cyberjaya. Nak dengar cerita tak? Yang mana suara makin slow tu boleh keluar dan masuk balik. Saya duduk kat Cyberjaya dah hampir 5 tahun. Dulu Cyberjaya tak banyak kedai Melayu. Tak banyak kedai Melayu. Kat Cyberjaya ni, kedai Pak Arab, kedai Mamak. Paling banyak.
Kalau ada kedai Melayu pun hanya ada satu ataupun dua sahaja. Nak dijadikan cerita, ada satu tempat ni, semua kat tempat tu hanya ada kedai Arab, hanya ada kedai mamak dan kedai Chinese restaurant. Ada satu je kedai Melayu. Hanya ada satu je kedai Melayu. Okey? Tapi malangnya kedai tu dia tak jaga servis dia. Pernah satu kali saya pergi, saya hampir tunggu 1 jam, makanan tak sampai, tiada pun permohonan maaf. Saya nak tunggu dalam 50 minit saya 50 minit saya order, saya pergi tanya kaunter, "Bang, makanan ni macam mana? Tak siap lagi ke?" Dia pergi check kat dapur, "Bang, makanan miss order tunggu sekejap Ini cerita hampir 1 jam saya tengah tunggu. Dalam masa tu lapar tuan-tuan dengan anak-anak. Dengan anak-anak. Paling cikai pun minta maaf, minta untuk tunggu sekejap. Bila minta maaf tu mungkin boleh menenangkan kita. Rasa. Tapi bila saya Google, bila saya cek kat Facebook, saya bukan pelanggan pertama yang ada isu. Sebab servis dia memang out, tapi orang tak ada pilihan. Orang tak ada pilihan sebab kat situ je kedai Melayu. So servis dia out ke, lambat ke, miss order ke, kotor ke, mahal ke, banyak sampah ke, tak banyak pilihan ke, orang tetap terbeli. Orang tetap pergi sebab apa? Tak ada pilihan. Itu cerita 5 tahun lepas. 2016, 2017. Nak dengar cerita tak ni? Setahun selepas tu ada satu pesaing yang baru masuk kat kawasan. Nama kedai tu dirahsiakan untuk menjaga aib dan privasi. Kita ambil sebagai pengajaran. Setahun lepas tu tuan-tuan, ada satu kedai Melayu yang duduk kat situ. Baru buka kat situ, sebelah-sebelah pula. Dua-dua dekat end lot. Dia belah kiri, yang baru belah kanan. Dia belah kiri, satu lagi belah kanan. Kedai yang baru tu servis dia terbaik. Banyak pilihan. Dia ajak gerai-gerai makanan untuk buka juga. So banyak dekat depan tu, sate pun ada, bubur pun ada. Masa itulah depan mata saya tuan-tuan, customer mula curang ke kedai baru. Customer, budak-budak mesti. Dekat Cyberjaya banyak orang budak-budak mesti kan. MSU, Lim Kok Wing, ramai yang bila nak melepak pergi ke kedai baru. Tapi kalau business owner tu dia tak belajar tentang bisnes. Okey, kedai Melayu yang lama tu kalau dia tak belajar tentang bisnes, dia cakap apa? Dia cakap, aku kena santau ni. Itu level kita. Aku dah kena start santau. Padahal kau yang santau bisnes sendiri. Siapa selama 5 tahun yang kau buka kedai, kau tak jaga pelanggan tu. Kau sampahkan pelanggan. Mulalah kaitkan dengan santau. Mudah betul dia buat konklusi. Dan tak sampai 1 tahun, tak silap saya, awal 2018, kedai itu dah tutup. Tuan-tuan, ingat perkataan saya, kita takkan jaga pelanggan selagi mana kita tak terancam dengan pesaing baru. Tulis, kita tidak akan jaga pelanggan selagi mana kita tak terasa terancam dengan pesaing baru. Itu psikologi dan mindset normal. Kita tak akan jaga pelanggan, kita tak peduli tentang servis, kita tak peduli dengan kualiti makanan, kita tak peduli tentang kualiti produk, keberkesanan produk selagi mana kita tiada pesaing. Bila kita dah start pesaing, kita salahkan pesaing. Pesaing
susahlah buat bisnes sekarang ni, dah banyak pesaing. Macam saya bagi tahu pada pagi tadi, isunya bukan persaingan. Isunya bagaimana kita nak jadi persaingan sebagai perkara positif untuk kita memberi nilai tambah yang lebih baik kepada pelanggan kita. Yang mana yang tutup, yang lama lah yang tutup. Sebab customer dah blacklist. Customer dah blacklist. Aku dah tak nak dah pergi kedai ni. Sebab apa? Customer terpaksa pergi sebelum ni sebab tak ada pilihan. So token kedai lama tu dia tak buat improvement. Sebab apa? Aku tak jaga servis ke? Tak jaga kebersihan ke? Kau tetap datang kedai aku. Betul tak? Aku tak jaga servis ke? Tak jaga kualiti makanan ke? Aku je ada kat sini. Last kau datang aku juga. Itu business owner yang tak ada kerendahan hati. 2017 tahun kemudian kedai Melayu baru buka. Masa tu baru dia rasa terancam. Dan tuan-tuan, dia cuba nak buat improvement tapi sudah terlambat. Terlambat tuan-tuan. Dia cuba nak buat improvement, ganti staff yang ada attitude bermasalah, banyakkan pilihan makanan, pasang billboard yang signboard yang bercahaya, tapi dia dah terlambat buat perubahan. Jangan tuan-tuan, buat bisnes kita kena cepat improve. Takut kita jadi macam kes tu. Kita baru terasa, kita baru terhantuk, baru sedar tentang masalah ataupun roster kita nak buat perubahan, customer dah cop blacklist. Dan lepas tu kedai dia tutup. Tapi kalau business owner yang tak faham tentang bisnes, dia kata apa? Alah, aku kena santau ni. Lepas tu dia santau balik. Tak pasal-pasal peniaga lain yang menjadi tak pasal-pasal peniaga lain yang dituduh. Padahal dia yang santau diri sendiri. Faham ke apa yang saya nak maksudkan ni? Apa yang kita faham sebenarnya? Betul, marketing tu iklan. Betul, marketing tu produk yang bagus. Betul, marketing tu Facebook ad. Tapi, marketing yang sebenar, bagaimana kita nak memuliakan pelanggan, sejurus pelanggan sampai ke kedai kita. Hatta kita berniaga produk murah, hatta kita berniaga produk tu daripada kedai, daripada rumah sekalipun, produk kita murah aja RM10, kita kena memuliakan pelanggan. Customer happiness. Kita tak nak bila kita nak buat perubahan, kita dah terlambat. Sebab tu tuan-puan, tips yang pertama untuk growkan pelanggan. Siapa nak saya teruskan boleh komen saya. Tips yang pertama tadi, keep and grow. Kita dah ada pelanggan. Macam mana kita nak growkan pelanggan? Tips yang pertama tuan-puan, kita kena faham. Sebelum tips yang pertama ni, saya nak cerita tuan-puan. Teori ni dinamakan sebagai snowball effect. Snowball effect. Snowball effect. Apa yang dimaksudkan dengan snowball effect ni tuan-tuan? Duduk betul lukisan saya. Snowball ni apa tuan-tuan? Snowball. Apa dia snowball ni? Bola salji. Bola salji ni, bila dia turun daripada bukit, makin lama dia turun, dia akan apa dia? Makin dia bergolek, makin besar. Sama juga tentang customer happiness. Puan-puan sekalian, ini prinsip Hasbro Brothers. Mula-mula JYP 5 tahun lepas,
kami hanya dihadiri 100 orang peserta sahaja. Tapi macam mana snowball effect tu berlaku? Sebab kami jaga produk kami, jaga modul seminar JYB, jaga modul TJX, betul-betul jaga peserta yang telah join package gold TJX. Contoh, bayangkan 100 orang yang kita jaga. Kat sini 100 orang tu mungkin banyak. Kita jaga 30 orang yang terawal. Kita jaga betul-betul. 300 ni dia akan jadi 100. Jaga pula 100. Yang 100 ni dia akan jadi 300. 300 kita jaga, 300 ni dia akan jadi 5,000. Sampai satu peringkat, pelanggan tu bukan datang melalui iklan semata-mata. Dia jadi corona effect. Maaf corona effect. Ini bahasa mudah. Macam mana corona boleh merebak? Bila ada orang bersin. Orang bersin dia akan kena juga. Kau pernah tak join JYB? Kau kena pergi. Diorang dia murah. Tapi tim boleh bantu tim? Okay? Boleh dengar suara saya? Okay. Word of mouth marketing, betul? Word of mouth marketing, corona effect. Saya tak nak guna perkataan corona ni sebab dia menakutkan. Tapi saya nak mudah tuan-tuan faham. Bisnes tu macam tu lah. Kita nak sebaran pelanggan kita. Kita nak pelanggan sebarkan produk, sebarkan jenama kita dari mulut ke mulut. Sama juga snowball effect. Mungkin mula-mula tu kita jaga 30 orang je. Jaga betul-betul 30 orang. 30 orang ni apa yang dia akan buat? Dia akan bercakap. Dia masuk grup community. Dia post dekat Facebook. Power betul hotel ni. Power betul produk ni. 300 ni akan menjangkit kepada 100 orang yang lain. 100 ni dia try produk kita. Datang kedai kita. Servis kat kedai kita. 100 ni akan sebar ke 300 orang yang lain. Dan sampai pada satu peringkat, kita tak boleh nak handle efek itu. Macam Cino cabai tadi tuan-tuan. Macam Cino cabai tadi. Cino cabai tadi, dia ada buat iklan Facebook Ads tak? Tak ada. Tak pernah jumpa lagi. Sebab itu bukan zaman dia. Mungkin token dia tu dah berapa generasi dah, saya tak pasti. Tak buat iklan pun. Tapi bukan saya bermaksud Facebook Ad tu tak penting. Bukan saya kata iklan tu tidak penting. Tapi macam mana Cino Cabai dia jaga produk dia, dia jaga pelanggan dia, sampai saya dah bagi free marketing kepada 5,000 peserta. Saya ni, hari ni saya dah bagi free marketing untuk 5,000 peserta. Sebab layanan dia pada tahun 2018. Giving happiness, itu adab dan akhlak kita. Dan bila kita ada bisnes, kita ada staff, kita nak jiwa customer happiness tu bukan semata-mata datang daripada kita. Staff kita pun kita suntik dengan jiwa customer happiness. Accountant kita, bahagian cashier, penyedia servis, tukang urut, contoh buat spa tu kalau kita buka kedai spa. Staff sales kita ada jiwa customer happiness. Itu the best marketing tuan-tuan. Sebab kita tidak akan jangka customer akan datang daripada pelbagai arah. Tak buat iklan pun customer datang. Nak tak kita nak buat bisnes macam tu?
Nak tak bisnes kita capai ke peringkat macam tu? Iklan tu kita buat juga, tapi pelanggan tu datang daripada pelbagai pintu. Pintu iklan, pintu daripada mulut pelanggan, orang recommend daripada grup ni, daripada grup tu, sampai kita pelanggan kita bertebaran. Tapi kena ingat, rules dia adalah kita kena faham tentang snowball effect. Rules dia adalah kita nak kena faham corona effect. Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana kita nak ada snowball effect? Pertama tuan-tuan, kita kena pastikan customer satisfaction. Nampak macam benda bodoh je, simple je ni. Tapi benda simple ni ramai yang tak tahu. Customer satisfaction. Jaga kepuasan hati pelanggan. Ada orang tanya kepada saya, "Tuan, saya dah buat kupon dah. Kupon diskaun, kupon promo. Tapi customer tak redeem pun kupon tu." Pernah tak berlaku pada kita? Kita provide kupon, diskaun, customer tak redeem pun. Dia tak nak ke diskaun. Tuan-puan, customer ni dia sanggup bayar lebih kalau dia puas hati dengan kita. Tapi kalau produk kita murah pun, tapi produk kita tak ada kualiti, kita pun tidak akan beli. Betul tak? Kita sanggup untuk bayar lebih kalau kita puas hati. Tapi kalau produk kita murah pun, tapi kualiti itu tak ada, tak capai kepuasan hati kita, tidak akan repeat lagi. Pernah tak kita hadapi isu, pernah tak kita hadapi situasi, kita try produk tu, kita rasa menyesal. Sebab murah tapi kualiti tak ada. Tidak seperti mana yang dijanjikan. Tidak seperti mana yang digebangkan. Kita tak nak overhype marketing. Untuk menjaga customer satisfaction, kita tak nak overhype marketing. Marketing viral bodoh. Marketing viral bodoh. Buat kerja-kerja viral bodoh. Minta maaf bahasa saya. Overclaim, overpromise. Suka dengan sensasi. Ini bukan game, Mas Brothers. Contoh, buat video lakonan, customer datang, hempas pintu, tak suka dengan produk. Pernah viral 6 tahun lepas, 5 tahun lepas, semua nak buat video viral. Konon-kononnya customer berlakon. Sampai dalam skrip tu customer 10 kali repeat nama produk dia. Ini cheap marketing. Publicity murahan. Konon-kononnya nak viral. Banyak lagi strategi cerdik pandai yang kita boleh buat. Ingat, marketing murahan akan membawa kepada pelanggan yang nak murah. So kita nak capai customer satisfaction, kita elak daripada buat overhype marketing. Kita kena pastikan kita ada produk yang bagus. Jangan gebang. Jangan overhype. Pastikan produk kita ada kualiti, keberkesanan. Kita tak nak marketing power produk sampah. Ini ajaran mana ni? Produk biasa tak apa, marketing kena power. Marketing kena gempak viral. Produk biasa tak apa. Ini ajaran mana ni? Mazhab mana ni? Sebetulkan mindset tak marah. Ini cara saya. Cara saya nak beri penekanan. Tolonglah tuan-tuan dah belajar dengan Hasbul Brothers. Please elakkan daripada cara cheap marketing macam ni. Kita pun ada maruah, kita pun ada maruah. Belajar ilmu strategi yang berkesan. Ni kadang-kadang kita letak kedai kosmetik viral.
Pisang cheese viral. Kari pak viral. Yang biasanya yang viral ni yang tak sedap sebenarnya. Kedai kosmetik viral. Pisang cheese viral. Saya pernah terkena pisang cheese viral. Kita tunggang perkataan viral tu. Kita tunggang perkataan viral. Oh, aku kena buat viral kot. Kena letak viral. Nama kedai aku viral. Baru datang viral. Tak. InsyaAllah tak. Sebab marketing tu bukan hanya meletakkan nama viral. Marketing itu adalah strategi untuk tarik perhatian pelanggan supaya datang pelanggan ke kedai kita. Belajar ke tak ni? Sentak-sentak juga. Belajar ke tak ni? Kena ada great product. Kena ada great service. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya sangat sensitif dengan perkara ni. Sebab saya memang anti dengan viral murah. Minta maaf Saya memang gila-gila anti. Saya tak nak cakap macam ni. Saya memang anti gila dengan viral murah. Minang RM20 tak nak join. Buat cheap marketing macam tu. Bukan pada hari ni. Bukan RM5,000 ni. Bukan RM5,000 ni. Rasa macam geram je nak bagi seminar free untuk datang. Belajar cara marketing sebenar. Kami tidak mengajar anak didik kami buat marketing macam tu. Sebab kita fikir long term. Bisnes kita ada maruah. Ada etika. Ada tertib. Ini kadang-kadang nak buat viral, kita melangkaui etika perniagaan. Sampai terdedah sini, terdedah sana. Kita meletakkan duit daripada keredaan Allah. Ini yang bahaya. Kita meletakkan duit sebagai keutamaan, melangkaui keredaan Allah. Tak apa, untuk duit, ini marketing, ini untuk bisnes. Bau aku kaya. Bahaya mindset macam tu. Betul, perniagaan ini salah satu cara untuk kita dapat rezeki. Tapi kemuliaan, keberkataan rezeki itu datang juga daripada cara kita buat marketing. Don't overhype, jangan buat keterlaluan. Sebab insya-Allah rezeki kita bukan tak ada. Tapi rezeki kita sama ada cepat ataupun lambat, itu adalah ketentuan Allah. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Yang kedua adalah kita buat customer feedback. Tanya feedback pelanggan. Again, topik ni simple, ringkas. Tapi benda simple ni ramai yang tak buat tuan-tuan. Benda simple tak ramai yang buat. Tanya satu perkara. Apa satu perkara yang kami perlu tambah baik? Tanya pelanggan. Ada tak satu perkara yang kami perlu tambah baik? Pelanggan akan bagi tahu perkara yang betul. Kena ingat. Kulul haq walau kana muran. Kata pepatah Arab. Maksudnya apa? Fahamkan maksud dia? Maksudnya pelanggan akan berkata benar walaupun pahit. Memanglah pahit nak dengar. Tak berani nak dengar. Takkan kita nak dengar cerita-cerita manis je. Takkan kita nak cerita dengar-dengar manis je. Kita akan hidup dengan dunia tipu-tipu. Kepura-puraan. Kena terima hakikat. Pelanggan berkata benar walaupun pahit. Oh, rasa sentap. Tapi insya-Allah sentap tu yang mendatangkan duit. Tak buat. Tanya a simple question. Apa satu perkara yang kami perlu tambah baik? Tanya je pelanggan. Yang bahayanya, yang pelanggan yang tak puas hati tapi yang senyap. Ini ramai. Termasuk saya sekali. Kita tak puas hati tapi kita senyap. Melayu. Kita ni Melayu tuan-tuan.
Melayu kita nak jaga budi bahasa dia. Namanya Melayu, tak apalah. Tak apalah, tak sengaja ke? Tapi dalam hati rasa nak terbalikkan meja. Nak buat live viral. Jangan datang kedai ni. Come on, tenang anak muda. Semua benda boleh buat bincang. Ini Melayu. Tak apalah, saya minta maaf. Tapi kita buat aduan di platform yang betul. Tapi janganlah tunggu customer bagi tahu. Kita kena mulakan conversation tu. Tuan, minta maaf. Terima kasih sebab datang ke kedai kami. Terima kasih guna produk kami. Kalau ikut rekod kami, tuan dah beli 5 kali dah produk kami. Boleh saya tahu apa satu perkara yang tuan nampak yang kami kena tambah baik? Okey. Dan last kali tuan-tuan, yang ketiga. Hanya benda simple. Customer feedback is very powerful, tuan. Hasbro Brothers yang hadir pada hari ini, kita dapat tarik 5,000 peserta dengan customer feedback. Kita betul-betul attention to detail dengan customer feedback. Sekecil-kecil perkara kami terima tentang customer feedback. Walaupun perkara itu pahit, tapi kami terima juga. Janganlah minta feedback yang biasa-biasa. Contoh, trusted seller, thank you. Recommend seller, belum bayar lagi produk dah sampai. Itu apa dia tu? Trusted seller, terbaik. Tinggi ni Takkan itu je feedback kita. Come on. Ataupun customer puji, power abang ni, niaga, produk sedap. Nanti customer tu komen, nanti backing saya kat CMB saya je. Itu memang nak mengampu. Nak memuji komen je. Nak mengampu. Dah kenapa? So yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga adalah last kali, bina hubungan selepas belian. Lepas belian, kita kategorikan pelanggan mengikut 3 kategori. Okey? Belum sempat nak tulis order, barang dah depan rumah ni. Trusted seller. Lepas tu kita sampai ke sudah kita tak bayar. Sebab tuan akhir kata kita kena jaga pelanggan. Customer minta untuk bayar, untuk dapat dulu baru bayar, kemudian kita pun angguk juga. Sebab aku belajar dekat Hasbro Brothers, UIB Customer Happiness. Apa yang pelanggan minta kita kena bagi je. Customer nak produk dulu, kita bagi je. Kena faham. Kita kena juga filter. Sebab ada juga customer daripada neraka ni. Customer daripada neraka ni yang tak faham, yang minta pelik-pelik. Contoh, produk kita RM12. Abang, boleh tak produk RM5? Sebab saya beli kat kedai sebelah tu RM5. Kalau tak, saya viralkan abang. Ini customer daripada neraka. Ataupun produk abang RM12. Saya beli minggu lepas baru RM8 tuan. Kenapa dah naik RM4? Kita kalau ada 100 orang customer macam ni, memang lingkuplah bisnes kita. So kena bezakan customer daripada neraka ni. Tak semua benda customer minta kita kena bagi. Okay. So VIC, ICC adalah very important customer dan customer. Customer yang beli paling banyak, kita jadikan dia sebagai VIC. Pelanggan memang minta murah. Kita ni kena yakin dengan produk kita. Kadang-kadang pelanggan minta murah sebab kita buat promo secara kerap. Tingkatkan value. Macam Hava Optik, pelanggan memang minta murah.
Tapi dia provide value, dia bagi harga yang straightforward, bagi service delivery. Dan dia markup dah sedikit harga, pelanggan sanggup untuk bayar. So poin yang ketiga ni tuan-tuan, kita kena kategorikan pelanggan mengikut nilai belian. Customer yang beli contoh, dia dah spend kat kita 1,000 ke atas, kita letakkan dia sebagai very important customer. Customer yang beli pada harga 100 hingga 1,000 kita letak sebagai important customer. Customer yang beli bawah RM500 kita kategorikan sebagai customer biasa. So, apa yang kita kena buat? Kita kena utamakan pelanggan VIC. Sebab apa? Macam kita naik flight tuan-tuan. Kenapa? Kalau contoh kita ambil ekonomi, ada customer, ada orang yang ambil business class. Kita tak boleh nak komen banyak kalau business class tu boleh masuk awal dan disediakan bantal kecil, disediakan selimut. Kenapa? Sebab mereka ni spend lebih banyak. So sama juga dengan pelanggan kita. Kita kena layan lebih lama, bagi servis yang lebih hebat kepada pelanggan yang spend lebih banyak. Agak-agak tuan-puan, ada tak jenis customer, muka dia je yang datang, muka dia je yang beli? Ada tak customer yang jenis macam tu? Dalam 10 orang, 20 orang, yang ni lah snowball effect. Kita jaga VIC dahulu. Jaga VIC dahulu. 10 orang, jadi 100 orang, jadi 500 orang, jadilah 1,000 orang. Faham ke tak faham ni? Cari pelanggan yang serah duit lebih banyak, yang serah duit dengan lebih kerap. Jaga mereka betul-betul. Minta feedback. Mereka ni akan bercakap tentang kebaikan. Power lah. Dan daripada situ kita akan dapat free marketing, kita dapat free customer. So tuan-puan, saya nak tanya tuan-tuan, puas hati ke tak join JYB ni? Daripada 10 rating tuan-puan, berapa yang tuan-puan nak bagi? Ini jujur saya tanya. Daripada 10 rating, berapa yang tuan-puan boleh bagi? 10, 100 per 10. Oi. Puas hati Tuan Akil handsome. Yang komen Tuan Akil handsome tu pandai bodek Tapi harga package gold tetap sama tuan-tuan. Yang kata Hasbul Akil handsome, Tomel teddy bear, mantap. Tak, saya dah faham game. Itu game lama tuan-tuan. Itu game lama. Staff saya ramai yang buat macam tu. Itu game lama, saya dah boleh baca. Tapi goal tetap sama tuan-tuan, 4,500. Sama je. Okey. So tuan-tuan, kita dah pukul 6 ni. Kita dah pukul 6. 6 suku dah. Siapa yang kat sini yang sempat dan dah bersama kami dalam program The Growth X? Yang dah bersama. Maksudnya dia dah bayar deposit dan dia dah bayar full payment. Saya terima berita daripada tim, kali ini kita dapat sangat-sangat banyak inquiry. Honestly, banyak sangat inquiry berbanding seminar JYB yang lepas. Saya tak pastilah sebab apa, mungkin ada di antara tuan-puan yang puas hati, yang memang ada iltizam, ada committed untuk prepare pada tahun seterusnya kot, supaya kita lebih grow, lebih tinggi. Dan siapa yang kat sini? Siapa yang kat sini yang dia nak sangat join TGX tapi tak sempat sebab tengah hari nak masak lah, nak basuh berak anak lah, buat susu lah, ataupun
walaupun dia nak sangat, tapi sesi petang ni baru dia timbul rasa keinginan tu. Baru timbul. Jam menunjukkan pukul 6.18. Bermaksud offer kita dah habis. Offer kita dah habis. Tapi siapa yang kat sini yang nak kami extend offer? Boleh komen nak banyak-banyak. Yang serius je. Yang serius nak dibimbing 6 bulan. 6 bulan ni tuan-puan, insya-Allah 6 bulan ni cukup untuk tuan-puan grow. Do something untuk bisnes tuan-puan. Cukuplah berniaga bertahun-tahun start dekat yang sama. Penat tuan-puan berniaga, berlari-lari, tapi pada akhirnya kita berlari di tempat yang sama je. Prove yourself. Dan bukan kita kena bukti kepada orang lain. Bukan bukti kepada keluarga. Bukan bukti kepada suami, kepada pasangan. Bukan bukti kepada orang mak mertua. Kita kena bukti kepada diri sendiri kita berhak untuk berjaya. Mungkin selama ini ilmu kita bukan tak cukup. Bukan sekadar tak cukup, kita tidak ada guru. Bila kita tak ada guru, kita terpaksa membayar kos langgar dinding lebih banyak daripada apa sepatutnya yang kita dapat. Tapi saya nak tahu sekali lagi, ini bukan retorik, saya nak tahu sekali lagi, siapa yang kat sini yang nak kami extend the offer? Yang nak sangat. Ini bukan nak survey dululah. Ini bukan nantilah boleh percaya ke tak. Yang betul-betul nak. Dia dah start percaya dah Hasbro Brothers boleh bantu. Dia percaya kepada Hasbro Brothers. Dia percaya kepada diri sendiri untuk buat keputusan. Cuma masa yang belum mengizinkan. Sebab setengah hari tadi kita rehat sedikit lambat. Dan pukul 3 pun kita dah start. Cuma saya nak kena tanya Tuan Farizul dahulu. Ada tak Farizul? Macam mana Farizul? Right, so, Farizul bagi tahu. Ramai betul ni nak extend offer. Nak, okey. Tu tuan-puan. Boleh tunjuk slide? Ini last. Take it or leave it. Esok tuan-puan join, offer dah berkurangan. Ingat kata-kata saya, ini janji saya. Esok tuan-puan daftar, bonus dia dah jadi lain. Di mana fast action bonus, khas untuk bayar deposit RM1,000. Kita akan dapat apa tuan-puan? Boleh tunjuk tak slide kepada peserta? Fast action bonus, kita akan bagi apa? Fast action